Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini 21 April 2020 bersamaan dengan hari Selasa. Saya harap awak semua berada dalam keadaan baik di kampung. Seperti mana yang kita dah maklum, hari ini dah masuk fasa yang ketiga. Fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan. Awak dah balik ke kampung pada 17 bulan Mac. Masa tu PKP fasa pertama dan sekarang ni dah pun masuk PKP fasa ketiga. Saya percaya semua encik-encik KILP memikirkan berbagai-bagai cara untuk untuk menyampaikan ilmu-ilmu. Ya, seperti mana yang kita dah maklum, kita dah hampir sebulan, dah sebulan lebih dah kita tidak bertemu. Jadi banyak kelas-kelas yang tertangguh dan kami di pihak LP berasa risau kalau awak terlupa apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi saya percaya ramai encik-encik dekat ILP akan ambil inisiatif ya, untuk menyampaikan kelas-kelas yang telah pun tertangguh selama sebulan. Jadi saya harap awak ambil peluang ini untuk mengisi masa lapang awak untuk mendengar kuliah-kuliah yang akan diadakan secara atas talian online ni. Baik, seperti mana yang kita telah maklum, wabak COVID-19 ni sehingga sekarang kalau kita tengok data yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, terdapat 36 kes tambahan. Jadi itu saya rasa menunjukkan satu langkah ataupun satu petunjuk yang positif lah. Makin lama makin berkurang. Kalau kita tengok hari sebelumnya tu 80 lebih. Jadi pertambahan kes yang positif dah pun makin berkurang. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya wabak ni cepat berakhir. Supaya kita semua dapatlah melaksanakan aktiviti harian kita seperti biasa. Baik, saya tak bercadang untuk bercakap panjang dalam berkenaan dengan isu COVID-19. Okey, awak semua boleh tengok pada berita jam 5 petang yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Baik, kalau awak masih ingat lagi, saya Encik Muhammad Anas yang mengajar awak dalam subjek fizik Fizik 2 untuk semester 2. Saya mengajar awak bengkel teknologi penyelenggaraan mekanikal dan juga teknologi fabrikasi logam. Baik, hari ini sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita cuba refresh balik apa yang kita telah belajar sebelum ni ya. Baik, sebelum awak bercuti pada 17 bulan baru ni, kita telah pun masuk pada tajuk dynamic. Baik, dynamic. Dua perkara yang kita akan belajar iaitu konsep asas dinamik dan juga hukum Newton. Baik, kita tengok satu persatu. Saya tak nak pergi secara detail ya, sebab saya dah
dah bagi takrifan dan juga istilah-istilah yang perlu awak tahu, dan awak juga telah pun catat di dalam buku nota awak kan. Baik, kita tengok secara sepintas lalu. Baik, okey, pengenalan konsep asas dinamik. Konsep asas dinamik dia ada beberapa perkara yang awak perlu tahu, iaitu yang pertama daya. Daya, apa yang dimaksudkan dengan daya? Daya ialah tindakan yang mengakibatkan pergerakan suatu jasad. Baik. Daya apa unit SI dia? Unit SI bagi daya ialah Newton. Kita tulis dalam huruf N, N besar. Selain daripada daya, apa lagi yang kita perlu tahu ialah ada 3 atau 4 perkara lagi lah yang awak perlu tahu, iaitu yang keduanya adalah jisim. Jisim merupakan ukuran kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu jasad, seperti mana yang awak boleh tengok dalam paparan ni lah. Awak boleh tengok kat situ. Unit SI bagi jisim adalah kilogram. Jisim merupakan kuantiti skala. Seterusnya yang ketiga adalah berat. Berat bagi suatu jasad adalah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas jasad itu menuju ke pusat bumi. Manakala unit SI bagi berat adalah Newton. Dia sama unit SI berat dengan daya. Cumanya berat ni adalah terjemahan daripada jisim tadi. Nombor 2 tadi, jisim. Jadi kalau kita nak tukar kepada berat Newton tu, kita ambil contohnya berat Ali 60 kg. Berat Ali 60 kg nak tukar, jisim Ali 60 kg nak tukar kepada Newton. Jadi ambil kilogram tu 60 kg darabkan dengan 9.81. Okey, 9.81. Sorry lah kamera bergerak-gerak sikit sebab saya kena pegang sendiri handphone. Jadi dia bergerak-gerak sikit. Okey, baik, seterusnya adalah daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti seperti mana yang saya sebut tadilah, daya tarikan graviti di bumi, selagi mana kita berada di bumi, tarikan gravitinya adalah 9.81 meter per saat kuasa 2. Saya dah banyak kali sebut dalam kelas, kalau dia bagi nilai dekat soalan, biasanya dia akan bagi 10 lah, 10 meter per saat kuasa 2. Ataupun kalau dia tak bagi, awak perlu guna nilai 9.81. Okey, dapat? Samalah nombor 4 dengan nombor 5 tu, daya tarikan graviti bumi. Masukkan sekali lah 4 dengan 5 tu. Baik, seterusnya adalah nombor 6 Nombor 6, tegangan. Tegangan secara umumnya, tegangan ni contohnya tali yang diikatkan pada dinding ataupun siling, diikat beban pada tali tersebut. Sudah semestinya tali tu ada tegangan. Tu tak apa, yang ni dalam bab ni kita tak akan belajar secara detail lah tegangan tu. Apa yang saya nak awak bagi tumpuan adalah pada nombor 7 tu, momentum. Baik, momentum adalah hasil darab jisim dan halaju. Momentum sama dengan jisim M darab halaju V. Unit SI bagi momentum ialah kilogram meter sesaat atau Newton saat. Momentum adalah kuantiti vektor. Apa yang dimaksudkan dengan kuantiti vektor? Vektor dengan skala ni dia ada beza. Vektor, kuantiti vektor dia ada nilai bagi pergerakan dan juga arah. Contohnya kalau kita ambil pergerakan sebuah kereta tu, dia bergerak pergi ke arah kanan,
kita letakkan dia positif. Jika ada sebuah kereta lagi yang bergerak berlawanan dengan arah tadi, iaitu ke kiri, jadi arah tadi tu kita kena tukar kepada negatif. Jadi dia tak sama. Baik. Arah momentum adalah sama dengan arah laju. Arah momentum adalah dianggap positif jika arah gerakan menuju ke kanan dan negatif jika gerakannya arah ke kiri. Samalah seperti apa yang saya terangkan tadi ya. Baik, seterusnya momentum dan keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama jika tiada daya luar bertindak ke atas pelanggaran itu. Yang ni saya dah terangkan dalam kelas kan, sebelum pelanggaran dan juga selepas pelanggaran. 2 biji kereta sebelum dengan selepas. Baik. Okey, kita boleh tengok dekat sini yang di mana M1 dengan M2 ialah jisim jasad-jasad yang berlanggar. Jisim sebelum dengan selepas dia tak berubah. Apa yang berubah adalah hal laju. Tengok kat sini, kita ada U1 dan U2 ialah hal laju jasad-jasad sebelum pelanggaran. Manakala V1 dan V2 ialah hal laju jasad-jasad selepas pelanggaran. Jadi formula yang ada dalam kotak tu, formula yang ada dalam kotak M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Jadi yang ni adalah penting. Saya nak awak catat dalam nota dan kalau boleh hafal, awak hafal lah. Baik, seterusnya. Pelanggaran pula ada 2 jenis. Saya percaya yang ni pun awak dah salin dalam nota awak. Saya dah bacakan satu persatu kan. Pelanggaran kenyal dan juga pelanggaran tak kenyal. Apa yang dikatakan ada pelanggaran kenyal? Kenyal kita cuba imagine. Kenyal ni sesuatu yang elastik. Elastik. Ya, elastik maksudnya pelanggaran tu dia boleh dua objek tu apabila berlanggar dia tidak melekat. Manakala pelanggaran tak kenyal pula, kita boleh bayanglah tak kenyal tu dia tak elastik. Bila tak elastik, apabila dua objek berlanggar, selepas berlanggar maknanya dua objek tu tak melekat. Tu bezanya. Jadi kita tengok explanation, penerangan dia satu persatu. Pelanggaran kenyal adalah jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama. Baik. Sebelum dengan selepas adalah sama. Apa maksudnya adalah seperti yang saya terangkan tadi lah. Sebelum dan selepas dia tidak bercantum. Jadi dia ada tenaga yang tersimpan di dalam pelanggaran tersebut. Sebab tu dia tak kenyal. Sebab tu dia kenyal, dia tak melekat. Baik, seterusnya adalah pelanggaran tak kenyal. Jumlah tenaga kinetik sebelum pelanggaran adalah lebih daripada jumlah tenaga kinetik selepas pelanggaran. Oleh sebab dia melekat, maka dia kedua-dua objek tu dia bergerak bersama-sama. Dia bercantum bersama-sama. Betul kan? Yang ni saya rasa awak boleh refer dalam nota yang telah saya berikan sebelum ni. Okey, ini adalah contohnya lah. Contoh pelanggaran kenyal sebelum dengan selepas. Dia tidak melekat. Okey. Jisim tidak berubah, M1, M2 sebelum dengan selepas tu dia tidak berubah. Manakala yang berubah adalah hal laju. Yang dibezakan dengan huruf U dengan V lah. Jadi rumus dia kat sini pun macam ni. Yang ni awak kena hafal dalam kotak ni. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Baik, seterusnya adalah pelanggaran tidak kenyal. Jadi kita boleh tengok kat sini. Pelanggaran tidak kenyal ni seperti yang saya katakan tadi lah.
pelanggaran tidak kenyal oleh kerana dia bercantum, maka okey, contohnya kita boleh tengok kat sini dia bergerak bersama-sama selepas berlanggar. Jadi ni adalah rumusnya lah. Jadi awak kena ingat ni rumus dalam kotak tu. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir sama dengan M1U1 tambah M2U2 sama dengan, baik, kat sini V dia adalah sama sebab dia bergerak bersama-sama. Jadi kita cuma perlu apa yang kita buat ialah tambahkan jisim saja. Kurungan M1 tambah M2 darabkan dengan V. Baik, sekarang kita tengok pada contoh satu. Contoh satu. Saya rasa dalam kelas saya dah tunjukkan dalam kelas kita refresh balik lah. Kita refresh balik. Dalam kelas saya dah tunjukkan dua buah kereta. Saya lukiskan dua buah kereta PQ, yang mana P bergerak ke arah kanan sebanyak 5 meter per saat. Kita anggapkan ke arah kanan tu pergerakan positif lah. Manakala kereta Q bergerak ke arah kiri sebanyak 3 meter per saat, selaju 3 meter per saat. Jadi bila kanan kita anggap positif, ke kiri tu kita kena anggap negatif. Baik, penerangan dia ada kat sini. Rajah 23 menunjukkan dua buah troli P dan Q, setiap satunya berjisim 4 kg. Maknanya dua-dua jisimnya sama, 4 kg, bergerak menuju ke arah satu sama lain. Halaju P ialah 5 meter per saat ke kanan dan halaju Q adalah 3 meter per saat ke kiri. Pelanggaran berlaku di antara P dan Q. Mereka bergerak bersama selepas pelanggaran itu. Apa maksud pelanggaran bersama? Pelanggaran bersama adalah pelanggaran tak kenyal kan? Tak kenyal sebab dia bercantum. Bila pelanggaran tak kenyal, dia bercantum, dia bergerak bersama-sama, apa yang awak perlu ingat adalah rumus yang tadi saya tunjukkan tadi. Ni ni rumus dia. Awak perlu guna rumus ni untuk selesaikan masalah-masalah yang diberikan tadilah. Ni masalahnya, ada 4 ataupun 5 soalan dia, soalan kecil. Baik, nombor 1, apa yang dia nak adalah momentum P sebelum pelanggaran. Nombor 2, momentum Q sebelum pelanggaran. Nombor 3 adalah jumlah momentum P dan Q sebelum pelanggaran. Nombor 4, halaju troli P dan Q selepas pelanggaran. Nombor 5, momentum troli Q selepas pelanggaran. Okey, kita tengok satu-satu macam mana dia kira. Senang je nak kira momentum jisim darat halaju sebelum pelanggaran. Tadi jisim dia 4 kilo kan, darat dengan 5 tu halaju, dapatlah 20 kg meter per saat. Seterusnya soalan yang kedua, momentum Q sebelum pelanggaran. Baik, tadi kita dah anggap 5 meter per saat ke kanan adalah positif. Jadi kali ni kita nak selesaikan momentum Q. 4 kg jisim darat dengan minus 3. Minus 3 tadilah oleh sebab Q bergerak ke arah kiri, jadi kita kena letak negatif pada laju Q, iaitu minus 3. Jadi 4 darab minus 3 dapat jawapan minus 12 kg meter per saat. Okey, seterusnya nombor 3, jumlah momentum P dan Q sebelum pelanggaran. Okey, yang ni tambah je lah, 20 tambah minus 12 kg meter per saat, dapatlah 8 kg meter per saat. Seterusnya yang keempat, mengikut prinsip keabadian momentum kan. Rumus saya dah cakap tadi, guna rumus pelanggaran tak kenyal. Jadi kita cuma masukkan saja nilai-nilai data, jawapan yang kita dah dapat tadi. M1U1 tambah M2U2 kan kita dah dapat tadi kan, 8 kg meter per saat sama dengan M1 tambah M2 darabkan dengan V, iaitu M1 M2 tambah 4 tambah 4 darab dengan V. Apa yang kita nak cari sekarang ni adalah V, halaju akhir selepas pelanggaran. Jadi cuba tengok kat sini. 8 sama dengan 8V kan.
Itu penting lah. Kita nak cari ialah nilai V itu sendiri. 8 bahagi dengan 8 dapatlah 1 meter per saat. Hal laju selepas pelanggaran. Baik. Seterusnya yang kelima, momentum trolley queue selepas pelanggaran. Yang ni senang saja. Apa yang awak perlu buat ialah darab je lah 4 jisim tu, 4 kg darab dengan 1 meter per saat yang kita kira tadi. Jadi jawapannya adalah 4 kg meter per saat. Baik, hukum Newton. Seterusnya hukum Newton. Hukum Newton ni, yang ni secara umumnya awak tak perlu hafal. Apa yang awak perlu tahu adalah hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama. Kita terus pergi straight to the point lah. Hukum gerakan Newton kedua, dia tak tanya dalam periksa ni hukum gerakan Newton kedua apa benda. Cuma saya nak tekan kat sini adalah hubungan antara daya jisim dan pejutan. F sama dengan MA. Macam mana dia dapat F sama dengan MA tu? Dalam nota pun saya dah terangkan sebelum ni. Daya F sama dengan perubahan momentum bahagi dengan masa diambil. Perubahan momentum. Momentum kita dah belajar sebelum ni. Rumus asasnya adalah momentum akhir tolak dengan momentum awal. MV tolak dengan MU, kemudian bahagikan dengan T. Kan? Dalam kelas pun saya dah cerita. Jadi kita faktorkan, kita keluarkan M tu. Kita keluarkan M. Jadi kita akan dapat M kurungan V tolak U bahagi dengan T. Kat sini V tolak U bahagi dengan T ni adalah bersamaan dengan rumus pejutan. Tengok kat sini. V tolak U bahagi dengan T ni adalah sama dengan A. A kat bawah tu. Jadi awak jangan keliru lah mana datangnya A. A tu adalah rumus atas tu. V tolak U bahagi dengan T. Okey. Ni bawah ni dia ada cerita detail sikit lah. Tulis detail sikit lah. A sama dengan V tolak U bahagi T. A tu pejutan. Pejutan unit SI dia adalah meter per saat kuasa 2. Baik, contoh yang kedua. Saya pergi laju sikit sebab kita buat kelas online. Jadi saya pun tak boleh nak buat selingan-selingan secara joke macam biasa. Jadi kita pergi laju sikit. Baik, seterusnya adalah satu objek yang berjisim 2 kg ditolak oleh daya 14 Newton di atas permukaan meja yang licin dan ufuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Cari pejutan objek itu. Yang ni senang je. Straight to the point lah, kita guna terus. F sama dengan MA. F kita dah ada kat atas tu, dia bagi 14 Newton. M 2 kg. Dia nak kita cari nilai A. Jadi terus masukkan nilai dalam rumus tu. 14 bagi 2 sama dengan 7 meter per saat kuasa 2. Dah terus dapat pejutan. Baik, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kita baca penerangan. Kalau boleh tengok gambar. Awak salin dululah, lukis dulu gambar ni. Kotak diletakkan atas lantai yang agak kasar, ada daya geseran 5 Newton. Kotak tu pula adalah berjisim 5 kg. Baik, satu objek yang berjisim 5 kg ditolak oleh daya 15 Newton di permukaan meja ufuk yang mempunyai daya geseran 5 Newton. Cari pecutan objek itu. Okey, mula-mula sekali kita kena cari daya yang bersih yang bertindak ke atas objek. Okey, tengok balik. 15 tolak dengan 5. 15 tolak 5 ni 10 lah. 10 daya 10 Newton daya yang bersih bertindak ke atas objek. Baik, dia suruh kita cari macam tadi pecutan objek. F sama dengan MA. Jadi 10 sama dengan 5A. A sama dengan 10 bahagi 5. 10 tu
daya bersih 5 tu 5 kilogram jisim kotak tadi. Terus dapat jawapan A iaitu 2 meter per saat kuasa 2. Baik, seterusnya contoh yang keempat, sebuah troli ya, kita anggapkan troli. Sebuah troli yang ditarik secara melintang bersudut 30 darjah. Daya yang digunakan adalah 5 Newton, manakala jisim tu sebanyak 3 kilogram. Baik. Daya seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, daya kita kena buat leraian daya. Leraian daya Fx, Fy. Kalau awak masih ingat sebelah sini, Fx. Atas pula Fy. Baik, Fx, Fy. Dalam kes ni, troli ni bergerak secara mengufuk. Bila mengufuk, kita kena guna F cos theta. Berapa sudutnya? Sudutnya sekarang dia bagi nilai 30 darjah. Jadi awak kena guna 30 darjah lah. Contoh macam kat sini, F cos 30. F dia bagi 5 Newton tadi kan, 5 darabkan dengan cos 30, maka dapatlah 4.33 Newton. Dia suruh kita cari macam tadi, iaitu pecutan. Jadi kita boleh gunakan nilai yang kita kira tadi, F cos 30 sama dengan 4.33. Masukkan dalam rumus tu, 4.33 sama dengan 3A, 3 tu 3 kilogram. Terus masukkan dalam rumus 4.33 bahagi dengan 3, dapatlah jawapan 1.44 meter per saat kuasa 2. Kalau awak tekan kalkulator, ada kalkulator sekarang, boleh semak nilai jawapan tu. Kita buat sama-sama lah. Sama-sama seperti mana yang kita buat dalam kelas dulu. Okey. Baik. Secara tak langsung, kelas kita untuk bab yang kedua ni setakat ni dulu. Okey, ni adalah kali pertama kelas secara online. Jadi kita kena pergi secara laju lah. Kita kena pergi dengan laju. Apapun apa yang saya buat ni adalah satu inisiatif untuk kita refresh balik apa yang kita belajar dulu. Saya harap awak masih ingat. Okey, kalau awak ada apa-apa masalah nak tanya berkenaan dengan subjek fizik, jangan malu, jangan segan, bolehlah WhatsApp saya. Saya bagi nombor phone saya lah, 013 931 9213. Awak nak WhatsApp ke, nak Telegram ke, boleh. Saya boleh jawab. Kalau saya free, saya jawab lah ya. Sebelum ni, kalau awak masih ingat lagi, dulu saya dah bagi awak dua tugasan. Satu assignment dan satu lagi adalah ujian teori bab 1. InsyaAllah nanti awak masuk balik ILP, nanti saya akan bagi satu lagi ujian, kertas ujian teori lah, bab yang kedua ni, bab dinamik yang kita belajar hari ni. Ini adalah satu refresh. Saya harap awak masih ingat lagi. Dan insyaAllah kita ada satu lagi bab yang terakhir, iaitu bab yang ketiga. Bab yang ketiga iaitu sains bahan. Sains bahan ni banyak perlukan membaca. Jadi apa yang kita akan buat, nanti saya akan bagi makluman seterusnya lah. Macam mana, apa yang awak perlu buat. Saya harap kita teruskan keep in touch, teruskan berhubung. Saya akan minta ketua-ketua bahagian untuk sampaikan kelas online yang saya buatkan ni. Dan mungkin untuk memudahkan kita berhubung, mungkin saya akan createkan grup WhatsApp lah, ataupun grup Telegram untuk memudahkan saya menyalurkan kertas tugasan
yang seterusnya untuk bab yang kedua ni. Dan kalau awak boleh tengok kat sini ada latihan kan, ada latihan. Okey, InsyaAllah lah nanti saya akan bagikan Okey, setakat ni dulu kelas saya untuk bab yang kedua. Kalau ada apa-apa boleh Telegram, boleh WhatsApp saya 0139319213. Saya ulang sekali lagi 0139319213. Boleh WhatsApp saya. Okey, setakat tu dulu untuk hari ni. Kalau ada apa-apa nanti InsyaAllah kita jumpa lagi apabila ILP buka. Okey, setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.